Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk kajian kes penipuan haji. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu yang pertama Abdul Hanan bin Muhammad Hassan, yang kedua Khairiyah binti Muhammad Elias, yang ketiga Auni Atirah binti Hazizi, yang keempat Siti Nur Fatihah binti Rozi, yang kelima Azri Nur Balkis binti Hasan Elias Hassan, dan yang keenam ialah Siti Nur Anisa binti Muhammad Azizan. Okey, dalam kajian kami ini kami mengambil 3 kes penipuan haji yang baru-baru berlaku pada tahun lepas. Yang pertama, pengarah syarikat tidak mengaku salah tipu pakej haji. Yang kedua, 25 laporan tipu pakej umrah haji telah diterima, dan yang ketiga, penipuan pakej haji dan umrah melibatkan RM1.11 juta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Siti Anisa binti Muhammad Azizan. Jadi kat sini saya akan bentangkan, dan saya daripada kelas DPH Universiti. Jadi kat sini saya akan membentangkan berkenaan dengan ringkasan fakta kes. Ringkasan fakta kes yang pertama yang dapat saya terangkan adalah berkenaan dengan penipuan kes haji yang melibatkan nilai kerugian sebanyak 11.1 juta ringgit. Kes ini telah berlaku sepanjang tempoh 6 tahun, iaitu daripada tahun 2012 hinggalah tahun 2017 pada bulan Ogos. Kes ini telah membabitkan sebanyak 287 kes. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial iaitu Superintenden Muhammad Zulmazi Cik Daud telah berkata bahawa pihak yang tidak bertanggungjawab ini telah menggunakan modus operandi dengan menawarkan harga menawarkan pakej umrah, dan mereka ni berkata mampu untuk menguruskan urusan umrah tersebut selepas para jemaah membuat pembayaran, tetapi individu tersebut telah menghilangkan diri. Jadi dekat sini telah dinasihatkan untuk orang ramai agar tidak mudah terperdaya dengan pakej umrah yang terlalu murah, dan harga minimum yang sebenar-benarnya adalah sebanyak 4,900 seorang. Itu harga yang minimum lah untuk pakej umrah. Ketua Pemuda UMNO Parlimen Pengkala Chepang Haris Hussein dan pengarah pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Kelantan iaitu Muhammad Aidil Asfizi Daud telah menghadiri ke satu majlis kempen kesedaran penipuan umrah, pakej umrah ziarah dan hak kepenggunaan. Mereka ini telah memberi nasihat kepada orang ramai supaya membuat penilaian dan semakkan terlebih dahulu sebelum membeli pakej tersebut, dan yang ditawarkan dan disarankan dibeli daripada syarikat yang sah. Itu yang sepatutnya lah, membeli daripada syarikat yang sah. Jadi kat sini sebelum membeli pakej yang ditawarkan, pakej tu kita perlu pastikan bahawa ianya termasuk dengan harga, iaitu benda-benda yang asas, iaitu tiket pergi balik, tempat penginapan, makan dan minum, bayaran visa dan upah mutawif yang seperti yang dijanjikan. Sekian daripada saya untuk kes yang pertama. Okey, seterusnya saya Azri Nur Balkis binti Hasan Elias Hassan daripada kelas DPHU 5B akan menerangkan tentang kes yang kedua, iaitu polis menerima 25 laporan kes tipu haji dan umrah. Sebanyak 25 laporan berkaitan kes penipuan pakej umrah dan haji diterima bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Tinggi, di mana ia melibatkan wang berjumlah di mana ia melibatkan pembayaran berjumlah RM322,493. Pemilik syarikat berkenaan berusia antara 40-an. Syarikat ini gagal menguruskan pakej umrah dan haji bagi 48 mangsa, di mana mangsa tersebut sepatutnya bertolak
ke Tanah Suci pada Ogos 2019. Syarikat ini juga gagal menguruskan visa package umrah dan haji ni. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasaan kerana menipu. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, Jadi saya akan menerangkan kes yang kedua, iaitu berkenaan dengan seorang pengarah yang tidak mengaku bersalah berkenaan dengan tipu pakej haji. Kes ini berlaku di Taiping dan tertuduh merupakan Ghazali Abdul Rahman yang berumur 62 tahun dan tidak mengaku bersalah selepas 5 pendedahan terhadapnya yang dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Khairul Jamain. Pada masa yang sama juga, syarikat milik tertuduh tersebut iaitu Mas Level Sdn Bhd turut menghadapi 5 pendedahan yang sama. Tertuduh telah mewakili syarikat sebagai pengarah pengurusan yang tidak mengaku bersalah terhadap 5 pendedahan perasingan dibacakan terhadap syarikat. Jika melihat kepada pertuduhan pada 16 Ogos 2018, tertuduh dan syarikat Mas Level Sdn Bhd telah pun gagal selepas 14 hari yang diberikan dari tarikh serahan award pada 1 Ogos 2018 untuk mematuhi award Tribunal Pengguna Malaysia yang bertarikh iaitu 8 Februari 2018. Award Tribunal ini tuntutan pengguna Malaysia iaitu memerintahkan penentang dalam membayar balik bayaran RM5,000 kepada pihak menuntut dalam masa 14 hari dari tarikh award yang diserahkan lah. Jadi pada masa kesalahan yang dilakukan, tertuduh merupakan pengarah syarikat dan boleh dihukum di bawah Seksyen 117 dalam kurungan 1 Akta Perlindungan Pengguna 1999, Akta 599 dan dibaca bersama-sama Seksyen 143 Akta sama. Jika disabitkan juga kesalahan tersebut, mereka boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 ataupun dipenjara 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Telah berlaku juga pada 2017 iaitu 18 Disember, ramai 5 mangsa membuat laporan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia di Cawangan Taiping susulan kegagalan syarikat Mas Level Sdn Bhd membawa mereka mengerjakan haji pada 2014 walaupun mereka sudah membuat pembayaran penuh sebanyak RM5,000 pada Januari 2013. Namun syarikat tersebut gagal juga untuk tunaikan janji untuk menggunakan semula wang milik kesemua mangsa sehingga kini. Pendakwaan yang telah dikendalikan oleh pegawai pendakwa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Taiping iaitu Muhammad Nizam Muhammad Yunan, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Jadi mahkamah telah menetapkan kes disebut semula pada 6 Mac. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairia binti Muhammad Ilyas daripada kelas TPHU 5B. Saya akan menerangkan tentang modus operandi bagi kes-kes penipuan haji dan umrah. Okey, kes yang pertama daripada sinar harian iaitu pengarah syarikat tidak mengaku salah tipu pakej haji terhadap para jemaah. Okey, modus operandinya ialah yang pertama, pihak agensi tersebut menjerat mangsa dengan menawarkan pakej haji dan mendakwa mampu menguruskan segala urusan yang berkaitan segala hal ehwal untuk menguruskan ke Tanah Suci. Yang kedua, syarikat tersebut atau agensi tersebut menawarkan pakej haji harga runtuh untuk menarik minat para pelanggan supaya mengambil pakej daripada syarikat mereka. Yang ketiga, mangsa yang berminat akan membuat pembayaran kepada syarikat tersebut terlebih dahulu. Yang keempat, mangsa dijanjikan dengan urusan dan kemudahan yang lengkap sepanjang menunaikan ibadah haji ataupun umrah di Tanah Suci. Seterusnya ialah kes yang kedua iaitu daripada Harian Metro. Polis terima 25 laporan tipu pakej umrah haji. Modus operandi yang dilakukan oleh syarikat ini ialah
Yang pertama, pakej yang ditawarkan oleh syarikat ataupun agensi tersebut mendakwa mampu menguruskan segala hal-hal visa yang berkaitan untuk berangkat ke Tanah Suci. Syarikat ataupun agensi tersebut menjanjikan penerbangan terus dari KLIA ke Jeddah. Yang ketiga, syarikat ataupun agensi tersebut menawarkan untuk menguruskan segala hal-hal yang berkenaan dan kemudahan setelah membayar pakej tersebut. Terusnya ialah kes yang terakhir, iaitu kes yang ketiga daripada berita harian, iaitu penipuan pakej haji dan umrah babitkan 11.1 juta ringgit Malaysia. Modus operandi yang digunakan oleh syarikat ataupun agensi tersebut ialah, yang pertama, syarikat ataupun agensi tersebut menjerat mangsa dengan menyamar menjadi wakil kepada syarikat-syarikat pengendali pakej umrah dan haji yang terkemuka. Seterusnya, yang kedua ialah syarikat tersebut menawarkan pakej umrah dan haji dan mendakwa mampu menguruskan segala hal dan urusan selepas bayaran dibuat. Yang ketiga ialah syarikat tersebut menawarkan harga bagi pakej umrah dan haji dengan harga yang teramat murah. Yang terakhir ataupun yang keempat ialah syarikat ataupun agensi tersebut mendakwa bahawa mereka melantik petugas yang berkelayakan untuk mengendali para jemaah di Tanah Suci dan para jemaah tidak perlu risau akan perjalanan mereka ke sana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aunia Atira binti Hazizi daripada kelas TPSU 5B. Sekarang giliran saya untuk membentang dan saya akan membentangkan tentang punca berlakunya kes penipuan haji. Antara punca berlakunya kes penipuan haji ialah pakej yang ditawarkan adalah murah. Ini menjadi penyebab utama berlakunya kes penipuan haji. Selain itu, umat Islam mudah percaya dengan mereka yang berperwatakan seperti orang alim. Dan umat Islam begitu teruja untuk berkunjung ke Tanah Suci menyebabkan ramai umat Islam mudah menjadi masa penipuan mereka. Mereka ini akan memberi ceramah dan mempromosikan pakej atau umrah di masjid atau surah-surah untuk mempengaruhi dan mencari peluang untuk menipu. Ramai yang menjadi masa disebabkan perwatakan mereka yang baik dan profesional. Sepatutnya umat Islam selidik dahulu latar belakang kerja mereka dan pastikan mereka adalah daripada staf atau golongan yang bekerja di bawah agensi haji. Seterusnya, punca berlakunya kes penipuan haji juga adalah tidak menyemak atau menyelidik dengan teliti, seperti tidak menyemak atau menyelidik dengan teliti seperti menyemak tentang pendaftaran lesen agensi-agensi tersebut, tidak menyelidik latar belakang dan kandungan asal usul agensi tersebut serta tidak membuat kajian tentang perbandingan harga pakej-pakej yang ditawarkan. Di samping itu, tidak memahami pakej yang ditawarkan dengan betul juga termasuklah dalam punca berlakunya kes penipuan haji. Kerana kebiasaannya umat Islam akan tertarik kepada pakej-pakej yang mengandungi tawaran yang nampak menarik, istimewa dan berlainan daripada pakej yang ditawarkan oleh agensi atau pengelola yang lain. Seterusnya, umat Islam juga tidak menyemak senarai nama agensi yang disenarai hitam. Sepatutnya umat Islam menyemak dahulu agensi yang disenarai hitam. Dan akhir sekali, umat Islam juga hendaklah faham tentang cara pembayaran supaya tidak tertipu dan tidak menjadi masa penipuan agensi tersebut. Sekian. Assalamualaikum, saya Abdul Hanan Muhasan dari kelas DPSU 5B. DSU 2019-23553. Saya ingin menerangkan tentang kes penipuan untuk mengatasi kes pelancongan. Saya akan menerangkan 3, iaitu 5 cadangan praktikal untuk mengatasi kes penipuan pelancongan, tips elak penipuan haji atau umrah, dan cara-cara untuk mengelak penipuan haji. 5 cadangan praktikal. Pertama, pastikan berurusan dengan agensi pelancongan. Yang kedua, pastikan serta syarikat berurusan dengan aktif. Yang ketiga,
terma dan syarat menjelaskan tanggungjawab agensi pelancongan, hak-hak pelancong dan jemaah, 3 syarat pembatalan dan pembebasan sekiranya wujud pembatalan di pihak syarikat atau pelancong. Yang keempat, memuktamadkan urusan di pejabat. Dan yang kelima, prihatinkan dengan maklumat terkini perjalanan. Okey, yang kedua, tips elak penipuan haji atau umrah, iaitu semak daftar lesen agensi umrah tersebut, selidik data belakang agensi umrah iaitu pengelola. Yang ketiga, fahami dengan betul pakej umrah yang ditawarkan. Yang keempat, faham cara pembayaran. Yang kelima, ganti rugi jika berlakunya pembatalan. Sekali cara untuk mengelak penipuan haji, iaitu yang pertama, kita perlu tengok pada maklumat pakej. Yang kedua, kaedah pembayaran resit. Yang ketiga, kandungan asas brosur agensi. Dan yang keempat, membuat kajian perbandingan harga pakej yang ditawarkan. Dan akhir sekali, agensi yang disenarai hitam. Kalau ada agensi yang disenarai hitam tak perlulah nak tengok nak buat agensi dengan agensi tersebut. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Fatihah binti Rozi daripada kelas DPHU 5C. Okey, saya akan membentangkan tentang tindakan undang-undang yang dikenakan terhadap individu dan pihak travel agensi yang tidak mengikut syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak tabung haji. Okey, untuk kes yang pertama adalah kes yang mana pihak travel agensi yang didakwa atas 5 pertuduhan menipu urusan pakej haji dan umrah di Taipei Perak. Okey. Pihak travel agensi ini boleh dihukum di bawah Seksyen 117/1 Akta Perlindungan Pengguna 1999 Akta 599 dan dibaca bersama Seksyen 143 Akta yang sama. Jika disabitkan kesalahan, pihak travel agensi ini juga boleh dikenakan denda sebanyak RM5,000 dan dikenakan penjara selama 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Okay, untuk kes yang kedua pula adalah pemilik syarikat yang terlibat dengan kes penipuan pakej haji dan umrah sebanyak RM322,493. Okey, dan pemilik syarikat ini juga dia gagal menguruskan visa jemaah. Okey, untuk kes ini, tindakan undang-undang yang dikenakan terhadap pemilik syarikat ini adalah kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan KK kerana menipu, dan tindakan yang dikenakan adalah hukuman di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan, iaitu penjara tidak kurang daripada 1 tahun dan tidak melebihi 10 tahun dan dikenakan sebatan atau denda. Untuk kes yang ketiga pula adalah terdapat individu yang tidak bertanggungjawab dengan menggunakan modus operandi dan menawarkan dirinya bahawa mampu menguruskan urusan haji dan umrah, dan setelah jemaah membuat pembayaran, individu tersebut lari, dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 416 Kanun Keseksaan bagi penyamar. Okey, untuk tindakan undang-undang yang dikenakan terhadap individu ini adalah lebih berat daripada kes penipuan biasa. Kesimpulannya ialah para jemaah dinasihatkan untuk mengelakkan diri daripada berurusan dengan orang tengah, sebaliknya berurusan terus dengan pejabat agensi pelancongan yang sah ataupun diiktiraf oleh tabung haji. Seterusnya, para jemaah jangan mudah terpedaya dengan pakej tawaran mengerjakan umrah dengan harga yang murah, terutama di bawah RM4,000 Malaysia. Yang ketiga ataupun akhir sekali, para jemaah boleh menyemak senarai agensi pelancongan ataupun syarikat-syarikat pelancongan yang bertauliah dan berdaftar dengan tabung haji yang menerima tawaran yang diberikan. Sekian, terima kasih.